Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Bila engkau sabar mengorek perigi dengan cangkul, sekarang ternyata faedahnya. Dia menjadi tempat singgahan orang yang melarikan diri dan orang yang mengunjung. Jika engkau tidak sabar menanggung pedihnya mujahadah dan bala, bilakah lagi engkau akan menjadi seorang arif? Wahai fakir, bersabarlah. Sedikit masa lagi engkau akan dipandang oleh Allah. Lalu dia akan mengangkatmu dan memakaikanmu mahkota serta memberimu pakaian orang-orang besar. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma anhum bu'dan wa ilaika qurban. Allahumma anhum ghinan wa ilaika faqran. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan kami dari mereka dan dekatkan kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhanku, cukupkan kami sehingga kami tidak perlu pada mereka dan jadikan kami sentiasa fakir kepadamu. Peliharalah Allah dengan menetapkan diri tiada perlu pada selain dia. Jika hatimu bergantung pada pintu pendekatan, sedang pintu itu dalam kegelapan wujudnya, nanti akan terbit fajar ilmu kepadanya. Lalu dia mencelakkan pandangan hatimu dengan celak rahsia dan dibacakan padanya fihris takdir. Ketika itu tiada halangan lagi untuk engkau makan dan minum sesudah engkau memasuki syurga secara kontan. Yang menjadi raja dari ciptaannya dan yang menjadi pintar dari awliya-Nya. Dan engkau terus makan dan minum serta tidur sepanjang masa. Dan engkau mengaku secara rahsia, aku dari para wali Allah, aku dari para wali abdal. Dan ingatlah, ini bukan boleh dengan bercita-cita, kerana yang pintar-pintar dari ciptaan Allah sedang memandang kepada apa yang dikehendaki Allah. Wahai ahli majlis, apakah kamu ada sesuatu dari yang macam ini? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semalam kita menceritakan tentang makna rahsia dan bagaimana memperoleh rahsia dan apakah kemuliaan serta kenapa kita mesti berusaha sehinggalah kita di kalangan ahli rahsia, yakni orang yang dekat dengan Allah SWT. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut di antara jalan-jalannya untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT ialah mujahadah dan sabar dengan bala. Bila beliau menyebut, bila engkau sabar mengorek perigi dengan cangkul, sekarang ternyata faedahnya dia menjadi tempat singgahan orang yang melarikan diri dan orang yang mengunjung. Jika engkau tidak sabar menanggung pedihnya mujahadah dan bala, bilakah lagi engkau menjadi seorang arif? Baik, bila Syekh Abdul Qadir menyebut, bila kita sabar menggali perigi sendiri, supaya kita mendapat sumber air sendiri. Yang ni umpamanya ialah, kalau selama ni, kita dalam ibadat ikut orang, kita dalam ibadat terpengaruh dengan orang, maka kita belum ada satu stand kita sendiri, attitude ataupun prinsip kita sendiri. Sehingga kita mendapat sumber ibadat itu daripada diri kita. Yakni, kalau selama ini kekuatan ibadat itu dibina daripada orang lain. Kita daripada kecil lagi, kekuatan kita dalam ibadat, mak ayah. Dan bila mana kita dewasa, remaja, kekuatan ibadat kita dengan sahabat, dengan kawan karib. Dan bila mana kita berkeluarga, kekuatan ibadat kita pada keluarga kita, isteri, anak-anak, pasangan masing-masing. Campur pula kawan-kawan yang sedia ada. Orang-orang ni kalau tidak ada, dia melemahkan semangat agama kita. Ramai mana orang meninggalkan agama
yakni kekuatan dalam beragama, kerana hilangnya orang-orang yang disayangi dalam perjalanan ini. Mungkin yang hilang itu pasangannya, mungkin yang hilang itu kawan dia, mungkin yang hilang itu sebahagian perkara yang membantu dia dalam menguatkan agama. Maka kita mesti mencari sumber kita sendiri dalam kekuatan agama walaupun bersendirian. Walaupun andai takdir satu hari nanti kita perlu melalui jalan Allah ini tanpa seseorang pun di sisi kita. Tak ada isteri kita, tak ada suami kita, tak ada anak kita, tak ada kawan kita. Bahkan kita benar-benar sebatang kara. Apakah masih kuat langkah kita? Apakah masih kuat semangat dan azam kita? Maka kita kena tanya sekarang. Hari ini Alhamdulillah, agama kita atau ketaatan kita, anak-anak kita juga begitu. Apakah kita tak terbayang kalau bila anak kita terlepas daripada jagaan kita, apakah agamanya sama? Dan kita bila terlepas daripada tempat di mana kita dikelilingi oleh kawan-kawan yang baik, apakah agama kita sama? Atau sebaliknya? Tuan-tuan lihat, kita belajar daripada peristiwa Perang Uhud. Ini ujian terbesar pada umat Islam. Bahkan pada umat ini. Perang Uhud yang berakhir dengan kekalahan umat Islam. Kekalahan yang perlu kita muhasabah sepanjang zaman. Sehingga kita kalau pergi ke Madinah, sunat pergi ke Medan Uhud. Kita tak adalah satu galakan khusus untuk pergi ke Medan Badar. Jadi galakan khusus. Tapi ada galakan khusus untuk kita pergi ke Uhud. Uhud antara tempat penting sewaktu kita berada di Madinah. Dalam kerangka ziarah Madinah. Dalam tempat-tempat yang amat disunatkan selain daripada Quba, selain daripada Khandaq. Yang paling utama dalam ziarah Madinah kita ialah Uhud. Untuk kita belajar sesuatu daripada kekalahan. Apa yang kita nak petik daripada pengajaran kekalahan tadi? Bila mana dihebohkan bahawa Nabi SAW terbunuh, maka Iblis melancarkan propaganda ini untuk menyebarkan ke setiap telinga umat Islam, khususnya pejuangnya, Muhammad sudah mati. Abu Sufyan menjerit kegirangan dan juga pemimpin yang lain, Muhammad sudah mati. Berarti misi kita sudah tamat. Sebab misi utama musyrikin Mekah ialah membunuh Nabi Muhammad SAW. Umpama kita main chess ataupun kita main catur, misinya cuma membunuh raja. Maka dengan membunuh raja, dalam permainan kepala orang-orang yang kafir ini, habis. Checkmate, macam itu. Lalu bila mereka rasa mereka dah berjaya membunuh Nabi Muhammad SAW, mereka berpatah atau mereka balik. Ketika mana laungan berkata, Muhammad sudah mati. Lalu Umar Al-Khattab bangun untuk berkata, Muhammad masih hidup. Nabi SAW berkata, duduk wahai Umar, duduk. Jangan jawab, biar je. Kerana ini penting secara strategik. Biar musuh mereka menyangka dia menang, untuk mereka lari supaya dapat susun balik. Maka dengan ini Abu Sufyan pulang ke Mekah. Walhal dia belum menang. Dia belum jumpa mayat Rasulullah SAW. Itu cuma satu spekulasi. Rasulullah SAW mengajar sahabat, jangan jawab spekulasi tadi. Diam je. Baik, itu satu sudut. Pada sudut di medan perang, bila umat Islam yang tidak berada di sisi Nabi SAW mendengar Muhammad sudah mati, maka orang Islam terbahagi pada 3 golongan yang berperang. Ada 700 tentera Islam. Kita dalam perang Badar ada 1000 orang, tapi 300 tarik diri dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafikin. Tinggal 700. Maka orang Islam terbahagi kepada 3. Satu golongan yang lemah semangat. Sehingga mereka berkata, kalau Muhammad sudah mati, kita perang buat apa?
Lalu mereka seperti tidak bermayung untuk mengangkat lagi senjata. Kalau Nabi SAW sudah wafat, untuk apa lagi perjuangan ini? Seperti dia merasakan tamat. Ini di kalangan orang lemah iman. Seorang sahabat lagi berkata, kalau Muhammad sudah mati, maka kita akan mati macam Nabi Muhammad mati. Maka kenapa kita kena berhenti? Kita mesti mati untuk dapat kemuliaan seperti Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, kita mati. Dan golongan yang ketiga ialah golongan yang tahu. Dan mereka bersama dengan Nabi SAW. Mereka keliling Rasulullah. Seperti Umar Khattab, seperti Nusaibah, seperti beberapa orang sahabat, Ali bin Abi Thalib. Yang mereka duduk bersama Rasulullah dan mereka tahu berita benar tentang sejauh mana kecederaan yang menimpa Nabi SAW. Nah, mereka ini orang yang punya maklumat. Yang satu lagi yang punya semangat. Yang satu lagi ialah orang yang lemah iman. Dalam kategori umat Islam, kita perlu ada satu kelompok yang ada ilmu. Kemudian kita perlu ada kelompok yang ada semangat. Yang semangat ini takkan padam walau bagaimanapun. Walau pemimpin dah mati, semangatnya tak padam. Baik, kita melihat dari sudut ilmu kesufian dan ilmu mujahadah diri. Dan kita selama ni pergi kuliah dengan isteri, dengan suami. Kalau hilang salah seorang, apakah masih bersemangat? Kita selama ni belajar dengan guru ni. Kalau guru kita hilang, apakah masih semangat dalam belajar? Tok guru yang kita belajar puluhan tahun, ambil ilmu. Tiba tok guru ni hilang, meninggal. Apakah kita masih semangat? Kita dengan faktor-faktor luaran yang ada, luaran diri kita yang membentuk kekuatan agama hari ini. Sebab kita ada pertubuhan, kita ada persatuan, kita ada NGO, kita ada parti, kita ada apa lagi bentuk-bentuk yang luaran ini, yang eksternal ini. Andai kata benda ni hilang, apakah kita masih kuat dalam beragama? Kalau saya kata saya hari ni alhamdulillah lagi kuliah dengan isteri, kami pergi umrah sama, haji sama, kuliah sama, semua kita buat sama, tadarus sama, Masya Allah, bagus, pasangan yang baik. Tapi kalau seorang hilang, semangat itu, momentum itu sama atau menurun. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, gali perigi sendiri. Maksudnya ialah tuan-tuan, cari sumber kekuatan agama kita sendiri. Benar. Sahabat saya sebahagian daripada kekuatan agama saya. Benar, memang kita tak nafi benda itu. Sahabat saya, pasangan saya, anak-anak saya, orang berada sekeliling saya, orang-orang yang sokong saya, suka saya. Tetapi saya perlu mengakui dan perlu membina jati diri sendiri. Kita beri andaian tidak semestinya berlaku. Tapi andaian sebagai satu bentuk persiapan. Bagaimana tuan-tuan ambil insurans sebagai andaian? Mungkin tuan-tuan tak pernah claim pun. Sebagaimana tuan-tuan simpan dalam bank, tuan-tuan simpan aset sebagai andaian. Tapi tak berlaku pun. Sebagaimana tuan-tuan simpan tayar spare kat kereta. Tak guna. Sampai jual kereta 7 tahun, tak pernah guna tayar spare. Tak pernah guna. Tapi tuan-tuan ada andaian. Kalau pancit, saya ada tayar. Kalau pancit, saya ada tool dia, alat-alatan dia. Baik, dalam agama juga perlu ada andaian. Andaian kita. Untuk apa? Biar dia dah ada sistem cara kita berfikir. Otak kita. Kita dah tahu apa nak buat. Tentang kita kena cakap dengan isteri kita, suami kita, kalau saya mati dulu. Kalau saya mati dulu, abang teruskan kebaikan ini. Supaya saya dapat jariahnya. Kalau saya mati dulu, awak teruskan kebaikan ini supaya abang dapat jariahnya. Kalau ayah mati dulu, anak-anak, teruskan kebaikan ayah ini supaya dapat pahalanya. Dan anak berkata, ayah, kalau ayah mati dulu, ialah kami. Ataupun anda kata, kami mati dulu, ayah teruskan kebaikan kami buat. Tetapi masing-masing bernasihat, berwasiat. Benar kata Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Ad-din an-nasihah. Agama tu nasihat. Tuan-tuan, bila kita bercakap dengan pasangan kita, kalau saya mati satu hari nanti, apakah apa yang awak dah buat hari ini
awak qiyam sama saya, awak tahajud bersama saya menuntut ilmu, apakah awak akan teruskan? Abang kalau abang tak ada, saya tak semangat lah bang. Sebab saya ni takut hantu bang. Pergi surau takut hantu. Abang kalau abang tak ada, saya tak tahulah. Saya lesen tak ada. Memang taklah. Tuan-tuan, ini satu kerugian besar. Kita sentiasa bersedia menggantikan mana-mana orang yang buat ketaatan, mana-mana orang buat kebaikan untuk kita menjadi ahlinya pula. Kalau sebelum ini suami kita lead kita, hari ini kita juga akan lead. Kata Nabi SAW dalam pengajaran Uhud. Bila mana benar berlaku dalam sejarah Islam. Rasulullah wafat. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak kisah kewafatan Rasulullah, ayat tentang Rasulullah wafat telah diturunkan dalam perang Uhud. Afa imma ta'aw kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Apakah kalau Muhammad itu mati atau terbunuh, kamu akan berpaling dari agama Allah? Siapa yang berpaling dari agama Allah, dia tidak memberi mudarat sedikit pun, dan Allah akan sentiasa memberi pahala pada orang yang meneruskan kebaikan. Ayat ni turun tahun ketiga. Rasulullah SAW wafat tahun ke-11. Allah dah bercakap tentang kematian Nabi SAW. Bahkan Allah Ta'ala dah cakap sebelum itu, ketika mana wahyu diturunkan di Mekah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan mereka juga akan mati. Bila Rasulullah wafat, umat Islam juga terbahagi kepada beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang bingung, kebingungan. Macam tak percaya. Kebingungan. Yang kedua, golongan yang menafikan. Tak, Muhammad tidak mati. Muhammad itu sedang bermunajat dengan Allah. Dia sedang bermimpi bertemu Allah, sebagaimana Musa bertemu dengan Allah. Dan seorang yang tegas, berilmu, bangun, lalu berkata, Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Wa talal ayah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup kekal selamanya. Sambil membaca ayat Al-Quran, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah berlalu sebelum ini rasul-rasul. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau terbunuh, kamu akan berpaling daripada ketaatan kepada Allah, agama Allah. Dan siapa yang terus bersabar dalam agama Allah dan terus beribadat dalam agama Allah dan mentaatinya, maka Allah akan menggandakan balasan dan ganjarannya. Kata Umar Al-Khattab, seolah-olah ayat ni baru turun. Ayat ni turun tahun ketiga. Bila dilanda musibah, seperti tak perasan ayat ni ada dalam Quran. Awaka dah tahu. Awaka setenang-tenang manusia. Dia paling rapat dengan Nabi SAW dan dia patut paling sedih sekali. Dia paling patut hilang akal dengan musibah ini. Tapi kekuatan dia. Kerana orang yang kuat bagaimana boleh menyembunyikan kesedihan walau dia paling sedih. Orang yang paling kuat bagaimana dia boleh menyembunyikan kegembiraan walau dia paling gembira. Orang yang tak kuat, dia tak boleh sembunyikan sedih dia. Lalu hilanglah akalnya dan semangatnya. Bukan kadang-kadang agamanya. Dan orang yang bila dapat kegembiraan yang tak boleh menahan kegembiraannya, maka datanglah kata-kata sombong dan takaburnya. Kita nak jadi orang kuat. Waktu kita sedih, kita kuat menahannya. Dan waktu kita mendapat berita gembira, kita juga kuat menahannya. Tenang. Taklah bila gembira sangat. Ni bila main bola, buat satu gol, dia punya gembira, lari sampai keluar stadium. Seronok. Balik stadium dah kalah pula dah. 5-1 kalah. Kita tak menterjemahkan terlalu melampau. Dia ada limit. Ayat ini seperti baru tu. Jadi kesimpulan kita daripada pengajaran, dua kisah. Kita perlu ada kekuatan agama sendiri.
bersungguhlah gali parit, gali perigi kita sendiri, biar dia keluar mata air walau sekecil mana mata air agama kita. Sumber. Kalau Allah Ta'ala takdirkan untuk guru kita mati, Allah Ta'ala takdirkan pasangan kita mati, Allah Ta'ala takdirkan kawan-kawan rapat kita mati yang sama-sama dalam agama, Allah Ta'ala takdirkan semua barang-barang penguat agama kita hilang. Lama ni kita kuat agama sebab duit banyak, ada kenderaan, bagus. Hilang semua, kita dah bankruptcy. Hilang. Kita tetap punya kekuatan agama. Bersendirian dalam kekuatan agama. Sebab tu kita baca kisah para ulama. Bila Allah uji mereka, dipisahkan daripada anak murid, dipisahkan daripada semua, lalu dipenjarakan. Mereka kekal kuat beragama sehingga mati dalam penjara. Bagaimana kisah Imam Buaiti, bagaimana kisah Imam Abu Hanifah. Ini Imam As-Sarakhsi ditangkap dan dipenjara. Maka dia ubah, dia mengajar dalam penjara. Akhirnya buat kali pertama penjara itu mengeluarkan ulama. Imam Sarakhsi. Sehingga ada yang keluar penjara nak masuk balik sebab nak belajar. Bila pemerintah tak setuju dengan Imam Sarakhsi, maka senjata ni ialah penjara. Dan jadi satu ujian pada umat Islam. Salah guna kuasa yang berlaku dalam dunia Islam. Dendam sebagai satu ujian. Bila salah guna kuasa, yang menjadi sasaran utamanya ialah para ulama. Sebab ini yang paling banyak menghalang. Lalu kita baca kisah-kisah zaman di mana dibunuh ulama'nya, dipenjara ulama'nya, dihalang suara ulama'nya, atas nama undang-undang tertentu yang mereka buat. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan dengan ujian tadi, apa pun berlaku itu semua takdir Allah. Kita memahaminya. Nilai agama seorang tak pernah berubah dengan apa yang mereka lalui. Katakan bila Imam As-Sarakhsi, pengarang kita Al-Mabsut, ulama dalam mazhab Hanafi, didengki oleh penguasanya lalu dipenjara. Sumbat jara puluhan tahun. Apa Imam As-Sarakhsi buat? Dia mengarang kitab dalam penjara. Tanpa sebarang rujukan. Tapi apa yang sudah difaham dan dihafal. Terkaranglah kitab Al-Mabsut sebanyak 30 jilid. Dan ulama buat kajian kitab ini. Di sebalik dia tak ada sumber, maka ketepatannya cukup, ataupun dia punya akurasinya, ketepatannya cukup tinggi. Bayangkan seorang mengarang tanpa ada rujukan tepi. Ya Allah beri dia ilmu, disimpan dalam dada dan akalnya. Dan dia juga mengajar dalam penjara, mengajar. Sehingga dalam penjara tadi keluar jadi ulama. Dan dia yang sudah dibebaskan dari penjara, buat balik salah, masuk untuk belajar balik. Maka ini kisah bagaimana orang yang membina agama. Tuan-tuan kita, saya katakan, sewaktu Allah Ta'ala uji perkara-perkara penguat agama kita, apakah kita masih berdiri teguh dalam agama? Kita sebut contoh tadi lah, kalau tuan-tuan hari ni membina agama dengan pasangan kita, suami isteri, sama-sama pergi kuliah, bonceng basikal, pergi masjid, tiba tak ada seorang. Apakah kaki ini masih kuat mengayuh untuk pergi ke rumah Allah? Apakah mata ini masih kuat untuk celek mendengar setiap pengajaran? Kita kena tanya, apakah? Bolehkah kita? Sebab itu tuan-tuan, kita selalu bicara tentang perkara berkait dengan khalwat. Khalwat atau disebut juga istilah suluk. Apa maksud khalwat dan suluk? Untuk kita membina sendiri kekuatan agama kita. Bina sendiri. Tuan-tuan, agama kita belum teruji lagi dalam diri kita. Sehinggalah saya katakan, benda-benda yang jadi penguat agama kita ni hilang. Kita hari ni kuat agama sebab kita muda. Nanti bila kita tua, apakah kita boleh? Kita hari ni kuat agama sebab sihat. Andai kata Allah uji kita tak sihat, apakah kita mampu buat agama lagi? Kita hari ni Masya Allah,
Semayang, boleh itu, boleh ini. Tiba masuk hospital, apakah kita masih dirikan solat di hospital? Ya, kalau masih dirikan berarti kita dah ada sumber ke agama kita, kekuatan. Dah ada. Ya, ini yang kita nak buat. Dalam kepahaman kita. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau engkau sabar mengorek perigi dengan cangkul, akan ternyata faedah. Kelak, bukan sekadar kita ada sumber kita sendiri, orang lain datang tumpang sumber ini. Hari ini kitalah obor dan sumbernya, kitalah pelita dan lilingnya, kitalah lampu dan cahayanya. Maka semua datang mendapatkan cahaya kita. Akhirnya kita dengar bagaimana kisah-kisah ulama yang dirakam, orang lain mengambil semangat daripada ibadatnya. Semangat daripada ketegasannya, semangat daripada pemurahnya, semangat daripada istiqamahnya, semangat dan semua hal. Tuan-tuan, kita baca banyak kisah ulama. Mereka adalah cahaya kita. Dengan kita membina semangat. Kelak, kalau kita pula berjaya membina agama kita, kita akan menjadi semangat pada orang lain. Orang lain dalam membina agama, kita tengok fulan bin fulan, dia itu Masya Allah. Walau dah tua, rajin ke masjid. Walau dah tua, rajin mengaji Quran. Walau dah tua, rajin iktikaf. Walau dah tua, dia terus berjaga malam. Masya Allah. Tua, erek lutut. Masih kuat beragama. Dia jadi contoh kita. Itu menjadi semangat kita. Andai kata, kalau saya umur tua macam ni, saya akan buat macam dia. Contoh bila Nabi SAW menyebut, manusia ni ada 4 jenis. An-nasu ala arba'ati nafarin. Manusia 4 jenis. Lalu Rasul pun sebut, satu orang yang Allah beri dia harta dan beri agama. Maka dengan agama dia bertakwa pada Allah, dengan harta dia belanjakan pada jalan Allah. Maka ini sebaik-baik kedudukan di sisi Allah. Satu lagi orang yang Allah beri agama tapi tak beri harta. Lalu dia kata, kalau aku ada harta, aku akan buat macam orang yang ada harta ni buat. Lihat, orang ni dah jadikan orang pemurah ni sebagai sumber agama dia. Sumber kekuatan dia. Nah, ini yang kita maksudkan. Maka mereka ini sama kedudukannya, kata Nabi SAW. Jadi baik kita nak gali sumber air kita sendiri, kita nak bina kekuatan agama kita sendiri. Sebab itu tuan-tuan, kenapa disyaratkan kita bangun qiyamul lail seorang-seorang? Walaupun isteri kita tidur, atau suami kita tidur, atau pasangan kita tidur. Dalam ucap pertama Nabi SAW, ketika Nabi berada di Quba, Rasul menyebut beberapa amalan utama dan penting. Ayuhan nas, afshus salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Wasilul arham, hubung silaturahim. Wa at'imut ta'am, dan beri makan. Wasallu wan nasu niyam, dan sembahyanglah ketika orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga assalam. Wahai manusia, sebarkan salam. Ini untuk ukhuwah, kemasyarakatan. Wasilul arham, jaga silaturahim, ini kekeluargaan. Masyarakat, kemudian keluarga. Wa at'imut ta'am, beri makan. Beri makan. Ini sebagai satu jaminan keselamatan. Tuan-tuan, manusia bila dia beri makan, dia rasa selamat. Tuan-tuan, seliar-liar kucing, even harimau atau singa, bila dia beri makan, dia pun jinak. Dia pun jinak. Anjing yang menyalak kuat, ulur makanan ke dia. Hilang salakannya. Maka ekornya bergerak tanda gembira. Lalu dia berkata, kamu sahabatku. Dia terus setia. Ada satu kisah. Bila seorang raja, dia ada seorang menteri yang baik. Yang membantu, yang menolong. Yang menguruskan negara. Lalu ia mengundang dengki-dengki menteri-menteri lain. Lalu mereka dabbarul am, buat satu konspirasi fitnah. Ya, fitnah ternyata satu benda yang orang mudah percaya. Tanpa orang tak suka nak cek fitnah. Tak ramai yang suka cek. Ramai yang suka percaya. Ya kot. Ya kot. Dia guna ilmu kod je. Ya kot. Akhirnya menteri ini, dek konspirasi menteri-menteri lain, mula dimarahi oleh raja. Maka raja bertindak memenjarakannya. Bukan sekadar penjara,
Lalu anjing-anjing yang ganas untuk merobek-robekkan tubuhnya. Robekkan tubuhnya. Maka si menteri ini minta sesuatu, tuanku, saya pun dah tolong tuanku lama. Boleh tak beri saya satu peluang? Sebelum tuanku nak hukum saya nak bersama dengan anjing tu dulu. Sebelum nak suruh anjing tu makan, biar saya hidup dengan anjing tu sementara. Maka dalam tempoh dia duduk bersama anjing, dia beri makan anjing tu. Anjing ni ganas tapi dia beri makan. Maka sampai masa, maka raja ini menyuruh anjing tadi untuk robekkan tubuh dia. Tapi anjing tak nak. Bahkan anjing duduk kat dia, goyang ekor duduk kat dia. Lalu raja hairan. Raja kata, apa dah berlaku? Lalu dia pun kata, tuanku masih ingat saya minta tempoh duduk dengan anjing sementara. Saya beri makan ke anjing. Maka tiba anjing jadi baik. Tuanku fikir, anjing ni saya baru bagi jasa dia 3 hari, dia dah kenang budi saya. Tuanku ni saya 10 tahun berbakti. Maka tuanku terfikir, aku ni teruk pada anjing. Teruk pada anjing. Payah kenang jasa orang. Anjing ni tuan-tuan, beri makan sekali 2, dia dah kenang jasa. Kalau tuan ada kedai, kita ada kedai bagi makan, anjing tu terus jaga kedai kita. Walau kita tak suruh dia. Dia terus jaga. Ni orang ni payah kenang jasa. Teruk pada anjing. Ustaz kata anjing saja, anjing. Tapi inilah dia kiasan kita, kiasan. Dalam Quran pun sebut manusia ni kalau tak ikut agama Allah macam anjing. Mathaluhum kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Bandingan mereka seperti anjing. Dia beri minum menjelek, tak beri minum pun menjelek. Allah sebut anjing. Tapi ada orang sensitif sangat sebut anjing. Janganlah sensitif, belajar. Tetapi bila kita beri kiasan, memberi maksud, berfikir. Bukan kita kutuk, berfikir. Dalam Quran Allah menyebut banyak perumpamaan. Anjing, kaldai, binatang. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang-binatang. Kita pun dalam bahasa Melayu pun sebut. Macam, ni macam badak air ni. Ni pekak badak. Ni macam melepaskan anjing tersepit. Awak kata saya anjing ke? Orang kata macam. Oh, dia punya sensitif lain macam telinga dia. Saya tolong awak ni macam melepaskan anjing tersepit. Oh, awak kata saya anjing. Gaduh. Orang bodoh peribahasa ni susah juga. Saya sebut telinga kuali. Kata saya telinga kuali. Tak perumpamaan. Dengar. Kata kita. Dalam bahasa kita ada perumpamaan tu. Supaya seorang tu berfikir untuk jadi lebih baik. Dan Allah dalam Al-Quran banyak perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan itu kadang kasar. Kerana kita dah sebut manusia ni tuan-tuan. Wa imma dia punya janib elemen dia kuat pada air atau kuat pada tanah. Kerana manusia dibentuk daripada tanah dan air. Kalau elemen dirinya kuat pada tanah, maka nasihat yang bermakna untuk dia keras. Sebagaimana tanah kena cangkul kuat. Kalau elemennya air, maka mudah dibentuk. Maka tanah kena cangkul kuat sikit lah. Jadi tanah keras. Supaya kita fikir keadaan kita. Ini bila kita sebut dalam bab agama, biar kita membina sumber kita sendiri. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sentiasa belajar. Sebagai satu sumber kita. Habis ustaz tak apalah, ustaz kan ada, kita tanya ustaz je. Jangan, awak belajar. Kerana ustaz tak akan sentiasa bersama awak. Tapi ilmu tu akan sentiasa bersama awak. Lalu bila kita bersidang teringat, oh ustaz dah beritahu ilmu ni. Cara menghadapi kematian. Cara melihat malakul maut. Apa saya perlu buat? Dan kita tak boleh kata, apa-apa saya tengok ustaz. Apa-apa saya roja ustaz. Awak jangan macam tu, jangan roja-roja macam tu. Hari tak ada line, offline, mati kering awak. Belajar sehinggalah kita tahu macam dia tahu. Kita tahu. Dan kita buat suatu amalan bukan kerana ikut dia, kerana ilmu yang dia dah beritahu kita lalu kita buat. Maka dengan itu kita boleh ajar orang lain. Ini kita sebut sebagai sumber asli. Belajar. Kemudian bila Syam Qadir menyebut,
Untuk sampai kepada golongan arif billah, kamu kena mujahadah dan kena sabar dengan bala. Baik, dia ada dua benda. Pertama mujahadah. Yang kedua bala, ujian. Tetapi bila kita sebut mujahadah pada dua unsur utama. Yang ulama sebut pertama mujahadatul tarki, yang kedua mujahadatul iqbali. Mujahadatul tarki yakni kita berusaha sungguh-sungguh dengan kemampuan kita mengikut apa yang syariat kehendaki bagi meninggalkan apa yang dilarang. Dia panggil mujahadatu at-tarki. Mujahadah tu apa benda? Berusaha sungguh-sungguh untuk tinggal benda tu. Berusaha sungguh-sungguh tinggalkan benda tu. Jangan buat benda tu. Mana ada seorang sahabat, dia ikut Rasulullah SAW semayang, tahajud. Rasulullah SAW ni semayang panjang. Lalu dia berfikir, hamam tu bisu. Aku ni fikir benda buruk dah. Fikir apa? Fikir nak berhenti solat. Tapi buat tak? Tak buat. Sebagai mujahadah. Tahan. Kita kan kadang-kadang solat, imam baca panjang. Ikut kita nak berhenti je. Kita pun lawan. Tak sekejap je ni. Berdiri beli air viral boleh 2 jam. Berdiri beli nasi biryani viral boleh 2 jam. Berdiri beli teket viral, teket balik kampung 2 jam. Okey, tahan. Ni yang berdiri nak beli rumah 2 hari tunggu beratur. Kadang-kadang cakap rumah launching rumah ni, esok launching, malam ni orang dah beratur dah. Tak mampu beratur, upah orang beratur. Ambil RM50, tolong beratur. Sebab esok nak pilih rumah mana. Bayangkan bawa selimut, bawa bantal. Ni nak beli tiket bola sepak. Ada seorang member saya, kawan sepengajian saya. Dia ustazah. Dia cerita, Ustaz, semalam kita orang bawa tilang bantal, beratur beli tiket bola sepak. Kata, betul ustazah ni. Betul. Laki minat bola, dia pun minat bola. Dia boleh bawa bantal selimut ni. Nak tiket. Kalau orang dah minat, kita tak kata apa dah. Kita tak minat. Jadi alhamdulillah lah boleh tidur kat rumah kita ni. Minat, bawa. Beli tiket. Tunggu. Pukul 8 buka ni nombor 1. Malang dah pergi tidur. Bila sahabat ni kata, Rasulullah solat panjang, hamam tu bisu. Aku fikir batal lah solat. Tapi mujahadah. Jangan buat. Jadi ini kita panggil mujahadatul tarki. Kita lawan diri kita daripada buat benda-benda yang dilarang. Jangan buat benda yang dilarang ini. Mufaraqah dengan imam ini dilarang. Melainkan kalau sebab-sebab yang tak boleh elok lah. Boleh taklim mufaraqah, tahan je lah. Dah lengah berdiri duduk, solat duduk. Tak apa, tak ada masalah. Jangan mufaraqah. Kan mufaraqah itu dianggap sebagai membatalkan amalan. Allah berfirman, la tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amalan kamu. Jangan mufaraqah. Saya rasa macam imam tu salah, Ustaz. Jangan. Anggaplah kamu salah dengar, bukan imam tu salah. Imam tu Ustaz baca tak betul. Bukan macam tak betul, kita silap dengar. Sampai macam tu supaya kita tidak mudah mufaraqah. Jangan suka-suka je nak mufaraqah ni. Jadi, ini mujahadah pertama, dia panggil mujahadatul at-tarki. Yang kedua, dia panggil mujahadatul iqbali. Mujahadah untuk buat. Datang Ramadan, kita nak buat walaupun rasa berat. Untuk qiyam, untuk puasa, untuk bangun sahur. Tuan-tuan bangun sahur ni perlukan mujahadah. Yalah, dah tidur sedap-sedap kena bangun untuk makan je. Yang geng-geng kuat tu, saya tak payah sahur, Ustaz, terik je. Rugi. Kan itu ibadat. Tuan-tuan sahur ni bukan sekadar, setengah orang melihat sahur ni cuma makan. Maka dia mengamalkan ilmu daik, dia pun tak nak makan. Tak, sahur itu ibadat. Apa pun kena makan. Tidak ada makanan paling barakat daripada makanan sahur. Makanan sahur ni tuan-tuan, dia lebih berkat daripada makanan buka puasa. Ini kerana kalau buka puasa ni memang semua orang bernafsu nak makan. Sahur ni tak. Semua orang bernafsu nak tidur. Sebab itu kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada makanan sahur tu berkat. Sebab tu tuan-tuan jangan tolak makanan sahur. Makan juga sikit. Tak boleh Ustaz diet. Nak turun lagi 2 kilo. Lepas tu itu tak terkesan apa pun setakat makan sahur tu.
Yang jadi kesan tu yang masa berbuka tu. Terus tambah 4 kilo. Air je 1 jak, air dah sekedar setengah berat dia. Ayam percik, seekor bagi 4. Itu kira-kira paling tidak pun kalau ayam 2 kilo, dah 500 gram. Ni kalau nak timbang semualah. Nasi pula, timbang-timbang 300 gram. Semua 4 kilo, naik 4 kilo. Bila nak turun tu malam. Yang sahur ni tuan-tuan, jangan skip. Atas nama diet jangan. Ini makanan barakah. Bukan dinamakan sebagai hidangan Tuhan yang mulia. Nabi SAW mengajak, jom sahur makan. Ini makanan berkat. Ta'amul barakah. Makanan berkat. Buka puasa tu kita tak panggil makanan berkat. Kerana nafsu memang nak meloncat. Itu tengok dari jauh dia rasa nak terekam. Tak ada orang tengok dari jauh sahur rasa nak terekam. Tak ada. Jarang orang bersahur makan dengan bernafsu. Jarang. Makanlah. Tapi kalau buka puasa, mata bulat suara-suara. Pula itu pergi bazar Ramadan, ya Allah. Habis tangan, habis jari. Pinjam jari anak pula pegang. 10 jari habis. Itu kalau zikir 2 jari je. Tapi untuk beli syahwat 10 jari. Apalah selera dia. Dosa ke tak dosa. Tapi habis duit lah. Beli. Jadi ini kita namakan sebagai mujahadah ikbal. Mujahadah untuk buat bangun juga malam untuk sahur. 4 pagi bangun, 5 pagi bangun. Ya, lagi lambat lagi baguslah. Kita pun makan. Ikut makan tak selera tapi makanlah, itu berkat. Makan sikit. Ikut tak nak minum, jangan, kata Rasulullah SAW, tasaharu walau bi jur'ati ma. Sahurlah kamu walaupun seteguk air. Tak usah, saya rasa dah kuat lah. Saya dah biasa tak makan. Bukan masalah biasa tak makan. Ceritanya ini makanan ni ibadat. Makanan yang memang mutlak ibadat namanya makan sahur. Makanan lain dia tak akan bersifat ibadat melainkan tuan-tuan kena niat. Niat ni makan untuk sembahyang. Jadi yang sahur ni dia terus berkat. Dia tu jadi ibadat. Makan sahur. Supaya saya kata jangan ada orang yang guna falsafah, saya dah kenyang, saya tak perlu, saya dah biasa Ustaz. Pengalaman puasa Ustaz, tak payah sahur-sahur, kuat. Ini bukan cerita masalah kuat. Ini cerita masalah keberkatan. Makanan itu sendiri. Ibu-ibu yang bangun masak sahur, berkatnya masa tu, jadikan makanan yang berkat. Jangan rasa mau, tak payah Ustaz sahur-sahur penat je. Tak, itu ada semua ada pahala. Kerana waktu sahur, sehingga tetap bayangkan, sahur ni diambil daripada perkataan sahar itu. Yakni berjaga malam, sahur. Ini waktu yang barakah. Maka makanan yang dimakan pada waktu itu berkat. Tuan-tuan, sahur ni, dia ada bulan Ramadan je. Bulan lain agak sukar melainkan tuan-tuan puasa sunat. Melainkan tuan-tuan puasa sunat. Yang makan kat maghrib itu memang tiap-tiap hari ada. Ustaz, jarang Ustaz puasa kan, jarang ada makan maghrib. Penuh maghrib kedai makan. Itu semua buka puasa tu walau tak puasa. Tiap-tiap hari. Maghrib itulah ramai orang nak makan. Tapi yang sahur ni tuan-tuan, kita tak akan jumpa. Bukan ini yang membezakan kita dengan ahli kitab. Dan orang kafir yang mendakwa, kami pun puasa. Kita tanya balik soalan, kamu sahur? Sahur tu apa benda? Habis. Lepas tu orang kafir dakwa, kami pun puasa. Lalu kita tanya dia soalan, apakah kamu bersahur? Kata Nabi SAW, farku baina siyamina wa siyami ahli kitab as-sahur. Beza puasa kita dengan puasa ahli kitab, sahur. Beza. Jadi orang yang keluar duit untuk beri makan sahur, berkat makanannya. Sah pahalanya. Dan ini mujahadah. Baik, bila kita sebut tentang mujahadah dalam agama, inilah yang menjadikan kita akan sampai pada Allah. Kerana Allah Ta'ala suka tengok orang mujahadah. Suka. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan bantu mereka. Kami akan tunjukkan jalan pada mereka. Kami akan beri kekuatan pada mereka. Kami akan berikan kemanisan untuk mereka lakukan. Betul, bila kita bermujahadah, tahu tanda Allah Ta'ala tolong, kita mula rasa manis mujahadah kita. Nak tahu bahawa dalam mujahadah kita itu datangnya pertolongan Allah,
maka kita akan nampak atau kita akan datang terus semangat kita. Semangat tu tak pudar. Semangat. Nak tahu bahawa mujahadah ini datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mula akan jumpa orang-orang seperti kita yang mujahadah. Supaya kita jadi kuat. Kalau kita jumpa orang yang sama macam kita dalam kesungguhan bermujahadah. Kemudian yang kedua ialah bala atau bala. Balaun, ujian Allah. Tentang ujian Allah, ujian yang paling orang takut ialah sakit. Nombor dua ialah miskin, harta. Ujian paling kita tak nak. Kayu buat apa Ustaz kalau sakit? Dan kita pun sanggup keluar duit banyak untuk sembuh sakit. Jadi ujian paling berat bagi kita manusia ialah sakit. Sebab bila sakit kita pun rasa dekat nak mati. Ramai mana orang-orang kaya ditimpa sakit lalu dia melihat tak ada nilai duit dia ni. Bahkan dia sanggup habiskan semua untuk dia sihat. Tuan-tuan, bila sebut sakit, Allah akan uji kita dengan bala ujian macam-macam. Antaranya sakit. Antara. Kalau kita bersabar dan kalau kita tahu kelebihan sakit, bukan kelebihan ujian secara umum, nescaya kita akan lihat nikmat ujian. Kita tak akan kata musibah ujian. Kita akan berkata nikmat ujian. Ujian itu ada nikmat. Ya, kerana bila setiap kali Allah uji kita. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah ala waladihi wa mali ala nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah ma alaihi khati'ah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sentiasalah ujian itu akan melazimi kehidupan orang beriman, lelaki dan perempuan. Pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya. Sehingga dia bertemu dengan Allah tidak membawa sebarang dosa. Dan antara suara yang paling Allah suka, suara orang yang mengadu ketika diuji. Dan suara orang menangis ketika berdoa. Ya Allah, aku sakit, ya Allah sembuhkan aku. Allah suka suara itu. Kali inilah suara kembali pada Allah dipanggil. Bila Allah sayangkan hambanya, Allah jadikan hambanya mengadu padanya. Tuan-tuan, bila tak ada bala, tak ada ujian, kita mengadu ke Allah ke tak? Bila mana kita tahu, bila kita susah, ngadu ke makhluk-makhluk pun dah tak nak dengar kita. Tuan-tuan, Allah SWT sentiasa nak dengar kita. Tapi kita yang tak nak mengadu kat dia. Kita nak mengadu ke orang. Orang bukan nak dengar masalah kita. Tuan-tuan, ada tak orang suka dengar masalah orang? Ni suka dengar masalah sebab nak sebor, nak kabir, nak kebel kan ada. Tapi kita tak suka orang cerita masalah. Kalau kita ada anak, mak sakit kepala lah, mak sakit perut. Budak ni sakit je. Marah kita. Walau anak kita mengadu tu. Dia mengadu sekali-sekala, kita okey. Asyik mengadu, kita pun dia naik cuak tengok dia. Sebab manusia ni tak ada orang pun suka diadu. Tak ada. Manusia tak nak pikul beban masalah orang. Ya, kalau saya kata ada orang baik yang suka dengan pengaduan orang, untuk seketika ya. Tapi kalau dia mengadu sehari 4 kali sebentar, tuan-tuan nak dengar ke? Dia ulang pula benda sama. Tak nak dengar. Awak ni cerita benda sama je kat saya. Sakit telinga saya. Kita pula tension dengar dia mengadu. Tapi Allah SWT sentiasa membuka pintu pengaduan. Sila wahai hamba-Ku mengadulah. Berapa lama kamu nak mengadu, berapa banyak kamu nak mengadu, apa pun masa kamu nak mengadu, maka Allah Maha mendengar. Allah mendengar. Allah akan lapangkan. Tuan-tuan, setiap kali kita mengadu pada Allah, janji Allah lapangkan diri kita. Lapang, maksud lapang. Tetapi bila kita mengadu kat orang, kita akan rasa bersalah lepas tu. Kenapa? Dia dah tahu rahsia aku. Kalau dia cerita ke orang, macam mana? Dah gitu. Kita mengadu dia macam-macam. Lepas tu nyesal pula cerita kat dia. Nanti kalau dia cerita ke orang, habis kita. Kita mengadu bini kita ni teruk kat dia. Teruk bini aku ni, bla 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 bla. Dia cerita ke bini dia kawan baik dengan bini tu. Habis. 4 hari tidur kat luar.
Kan teruk akibat orang menyesal cerita. Rupanya dia ni jenis cerita ke bini dia. Macam tu baik tak payah. Jadi serik kita, tak boleh. Dia jangan salah cakap ni. Kita cakap dia ingat habis kat dia je. Tak, dia cerita ke bini dia. Bini dia pula kita ingat habis kat bini. Bini dia cerita ke bini kita balik. Oh, kita pun. Apa yang kita cakap makan diri rupanya. Lepas tu jangan mengadu pada makhluk. Dan kita dah sebut dulu, jangan percaya pada makhluk. Kalau tuan-tuan ada rahsia, walaupun orang tu baik, tuan-tuan jangan mudah percaya dia. Dia memang baik, tapi bukan makna boleh dipercaya. Sebab orang baik memang, kita katakan ramai, tapi tak semua orang baik boleh percaya. Memang dia baik, saya tahu dia baik. Dia pun rajin solat. Dia kalau pergi kuliah pun tak pernah tidur. Bagus baik dia. Tapi kalau beritahu rahsia, belum tentu dia baik. Dengan mudah dibocorkan. Kita nak cerita dengan dia je. Dia pun cerita ke bini dia. Bini dia pula cerita ke ni? Cerita akhirnya. Macam mana orang tahu? Ya, itu cerita dia. Jadi jangan mudah percaya kalau nak cerita rahsia lah. Kalau nak cerita harga martabak RM4 sekilo tak apa. Maksudnya ialah cerita rahsia kita. Benda yang kita tak suka orang sibuk. Kita pun saja je nak lepas biar tak ada tekanan. Jadi kalau kita dengar orang yang kita cerita kat dia tak bocor-bocor, kita tahu dia orang amanah. Kalau kita cerita je jadi heboh, macam mana boleh heboh ni? Tahulah heboh tu kita kena blame diri kita sendiri. Sebab kamu percaya semua orang. Jadi orang baik satu hal, kita tak nafikan. Dia memang baik. Tapi dalam bab rahsia dia ada kekuatan lain. Menilai buruk baik rahsia dalam cerita balik itu tak semua orang ada. Ada orang Masya Allah, tuan-tuan cerita pun apa, dia akan jaga. Tak pernah cerita ke orang. Just untuk dia. Tapi orang ni rare, agak pupus. Ini spesies yang dilindungi, tak banyak. Yang banyak, kita cakap dia seolah-olah kita bagi pinjam mulut ke dia, dia cakap ke orang lain. Akhirnya malu kita. Jadi tuan-tuan sekalian, mengadu pada Allah atas ujian. Allah suka suara pengaduan. Sebagaimana Allah suka suara tangisan. Sonok. Nangis. Tuan-tuan kita ada anak. Suka tak kita dengan anak-anak kita ni yang kecil-kecil ni dia mengadu kat kita? Oh suka. Dan kadang-kadang kita suka tengok dia nangis. Tak nangis kita cubit dia biar dia nangis. Kacau sikit lah anak. Elok-elok anak main saja ambil mainan. Kenapa nak suruh dia nangis? Bila dia menangis kita suruh oh nangis. Kita pun pujuk-pujuk. Tuan-tuan Allah Ta'ala jauh lebih suka mendengar hambanya menangis daripada seorang ibu, ayah yang nak usir anak-anak supaya nangis. Allah suka suara tangisan di hadapan Allah. Ini tangisan paling bermakna. Air mata yang paling tinggi nilainya bila kita menangis di hadapan Allah. Air mata yang paling rendah nilainya bila kita menangis kerana dunia. Air mata yang akan menjadikan kita mungkin terhina. Mungkin air mata kita tumpahkan depan orang. Mungkin terhina. Tapi depan Allah air mata itu mengangkat kita. Memuliakan. Dia betul-betul seperti air baja yang menyiram tumbuh-tumbuhan. Maka hidup subur. Sebab itu Nabi SAW ialah hamba Allah yang paling banyak menangis di hadapan Allah. Semua Nabi-Nabi SAW mereka ada satu sifat suka menangis. Ada seorang ulama, salah seorang ulama mengarang kitab Al-Bakkaun. Guru kami almarhum Syekh Sa'ad bin Sa'ad Al-Jawish. Beliau karang satu buku. Tajuknya Al-Bakkaun. Orang-orang yang menangis. Ya, kan orang menangis ni depan Allah. Ini label dia lain. Tuan-tuan, kalau kita tak pernah menangis di hadapan Allah, berlindunglah kita kepada Allah daripada mata yang beku. Ini memang mata beku ni. Mata beku sampai tak boleh nangis depan Allah. Tapi dengan depan TV dia boleh nangis. Depan TV nangis sebab apa? Bola kalah, nangis. Ni hero pujaan dia mati, nangis. Lah mati dalam filem, bukan mati betul. Dia nangis ni macam orang arwah betul. Ini air mata murahan. Air mata yang tak ada nilai. Dan kita kena ingat, air mata yang kita titikkan, tumpahkan akan ditanya di hadapan Allah. Kalau hari ni tuan-tuan menangis kerana tengok filem, jangan ingat habis gitu je dia tak selesai. Tuhan akan tanya. Kenapa kamu nangis kan sebab ni? Tuhan akan tanya. Pastikan kita dah ada jawapan.
Supaya kita ni tuan-tuan tahu, benda yang paling mahal dalam diri kita ni air mata. Yang murah tu air kencing. Air mata ni jangan tumpah sebarangan. Biar pada waktunya, pada tempatnya. Maka dia akan melindungi kita daripada neraka Allah. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangiskan takutkan Allah. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Lelaki yang ingat Allah dan keadaan sunyi. Lalu mengalir air mata. Jadi dalam ujian Allah, maka mengandung pada Allah. Bila kita mampu bersabar, maka ketika itu Allah Ta'ala pun akan angkat, akan muliakan, memberi pakaian yang mulia pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.